Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azila binti Maharam, merupakan penolong pendaftar kanan di Pejabat Penasihat Undang-Undang. Terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah dan juga selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru ke UiTM dan juga tahniah kerana telah terpilih untuk menjadi warga UiTM. Okey, apa yang saya akan kongsikan dengan pelajar-pelajar pada hari ini adalah berkaitan dengan Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 atau lebih dikenali sebagai Akta 174. Okey, saya juga ingin ingatkan pelajar-pelajar bahawa kita di UiTM tidak menggunakan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU, tetapi kita menggunakan Akta 174 berkaitan dengan Tata Tertib Pelajar. Okey. Apa yang ada dalam Akta 174 ni saya kongsikan sedikit berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam Akta 174, iaitu kesalahan akademik, kesalahan bukan akademik, kesalahan-kesalahan yang berlaku di kolej, kesalahan lalu lintas dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kompaun terus. Okey. Saya teruskan kepada kesalahan bukan akademik. Okey, di bawah kaedah 3 larangan am. Okey, kaedah 3 larangan am ni dia sebenarnya dia adalah kaedah yang kalau kita baca dekat situ, dia adalah kaedah yang panjang sebenarnya, berkelakuan sama ada di dalam atau di luar kampus, yang boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik institusi, atau kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik mana-mana pelajar, pegawai atau pekerja institusi, atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam, atau kepada akhlak ataupun tata tertib. So panjang kaedah 3A ni, tapi saya boleh ringkaskan kepada yang biasanya lah kita tuduh pelajar-pelajar di bawah kaedah 3 A ni adalah kesalahan yang mencemar nama universiti. Kesalahan tu boleh sama ada di dalam ataupun di luar kampus. Okey, antara jenis-jenis kesalahan di bawah kaedah 3 A ni yang biasanya kita tuduh pelajar-pelajar di bawah kaedah 3 A, antaranya adalah perbuatan sumbang ataupun perbuatan tidak bermoral sama ada di dalam ataupun di luar kampus. So perbuatan sumbang ataupun tidak bermoral ini boleh berlaku daripada sekecil-kecil perbuatan sehingga kepada perbuatan yang lebih berat lah. Contoh saya bagi, pelajar didapati berpegang tangan ataupun bercium di kawasan terbuka ataupun tertutup sama ada di dalam ataupun di luar kampus. Yang lebih berat lagi mungkin boleh jadi perbuatan sumbang sama ada ditangkap di dalam bilik ataupun ditangkap melakukan perbuatan yang tidak bermoral lah, maksudnya bukan setakat bercium dan sebagainya. So itu antara contoh kaedah 3 A yang pernah kita tuduh lah. Selain daripada itu, untuk yang terkini lah yang boleh saya share dengan pelajar-pelajar berkenaan dengan komen ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh pelajar-pelajar yang boleh mencemar nama universiti. Banyak sekarang ni kita tengok komen-komen ataupun kenyataan-kenyataan yang pelajar-pelajar buat yang diletak ataupun dimasukkan ke dalam media sosial, contohnya Twitter, Facebook, IG dan sebagainya, yang perbuatan ataupun komen tersebut boleh mencemar nama universiti. Maksudnya komen yang pelajar-pelajar buat tu dimasukkan ataupun diletakkan di dalam media sosial yang boleh menjatuhkan nama institusi. So itu antara kes-kes yang kita tuduh di bawah kaedah 3 A juga. Selain daripada itu, kes yang seterusnya adalah berkaitan dengan sijil cuti sakit ataupun MC. Dia sebenarnya ada berlaku dua keadaan lah, sama ada dia memalsukan MC atau sijil cuti sakit ataupun dia mengemukakan sijil cuti sakit yang palsu lah. So boleh berlaku dua perbuatan, sama ada MC tersebut adalah MC yang original tetapi telah dipinda, contohnya ditukar nama dan sebagainya lah. Selain daripada itu, bila dia memalsukan tu, MC tersebut original tapi dia pinda dan sebagainya lah. Bila dia mengemukakan sijil cuti sakit palsu tu adalah MC tersebut memang bukan MC yang asal ataupun MC yang original lah. Itu antara dua kes
berkaitan dengan MC. Selain daripada itu, berlaku juga perbuatan-perbuatan yang kita boleh tuduh pelajar di bawah kaedah 3/A ni, antaranya adalah perbuatan memukul pelajar-pelajar lain ataupun memukul staf dan sebagainya lah. Dan bergaduh pun boleh kita tuduh pelajar-pelajar di bawah kaedah 3/A. Okey, itu antara contoh kes yang kita boleh tuduh di bawah 3/A. Dan seterusnya adalah kaedah 3/B, melanggar peruntukan mana-mana undang-undang bertulis sama ada di dalam ataupun di luar kampus lah. Macam tadi juga, sama ada perbuatan tersebut berlaku di dalam ataupun di luar kampus, kita boleh tuduh pelajar bawah kaedah 3/A. Okey, seterusnya mengganggu atau mengendalikan apa-apa aktiviti akademik di kampus ataupun di universiti juga kita boleh ambil tindakan. Menghalang tugas kaki tangan universiti, juga UiTM boleh ambil tindakan sekiranya berlaku kes-kes yang didapati pelajar menghalang tugas kaki tangan. Biasanya kes-kes ni berlaku di kaunter-kaunter pejabat ataupun mungkin di pondok-pondok polis bantuan. Yang seterusnya adalah kaedah 3/E, menghalang pelajar lain mengikuti kuliah ataupun tutorial. Kaedah 3/F, memboikot aktiviti rasmi ataupun kuliah pun universiti boleh ambil tindakan. Okey, seterusnya saya pergi kepada kaedah 3/G, melakukan kerosakan terhadap harta benda universiti. Yang ini boleh jadi harta benda universiti, boleh juga harta benda individu di UiTM ni lah. Okey, kerosakan atau kerugian kepada harta benda universiti. Sekiranya berlaku kesalahan di bawah kaedah 3/G ni, sekiranya dijatuhkan hukuman, universiti boleh selain daripada hukuman-hukuman yang dikenakan di bawah kaedah yang saya akan sebutkan nanti, universiti juga boleh menuntut pampasan. Maksudnya pelajar-pelajar perlu bayar semula harga kerugian terhadap universiti. Okey, kaedah 3/H, mengusik, mengganggu, mengalih apa-apa objek, barang atau harta yang menyebabkan kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan kepada seseorang. Kes-kes di bawah kaedah 3/H ni biasanya saya boleh bagi contoh yang banyak berlaku ini semasa student adalah kes kecurian. So saya nak minta kepada pelajar-pelajar, sekiranya berpeluang untuk masuk semula ke dalam kampus nanti, tolong jaga keselamatan barang-barang, handphone, laptop, duit dan sebagainya lah, sama ada di dalam kolej ataupun di dalam bilik di kolej ataupun di mana-mana tempat di dalam kampus lah. Okey, seterusnya kaedah 3/J, membawa masuk atau keluar apa-apa buku, kertas, dokumen atau gambar kecuali yang dibenarkan oleh pemeriksa dalam bilik peperiksaan. Dan juga 3K, berhubung dengan pelajar lain dengan apa-apa jua cara semasa peperiksaan. Okey, kaedah 3J dan 3K ni sebenarnya dia berkaitan dengan akademik. Saya akan explain sebentar lagi lah. Okey, seterusnya berkaitan dengan kesalahan akademik. Kaedah 4, kehadiran ke kuliah. Pelajar dikehendaki menghadiri kuliah, tutorial, pengajaran, kelas dan sebagainya. Dan sekiranya gagal hadir, so pelajar perlu memaklumkan ataupun mendapat kebenaran daripada pensyarah. Dia sama sahaja, kalau kuliah yang pelajar hadir face to face pun sama, dan kalau pelajar perlu kelas secara online pun dia sama juga untuk kehadiran ini. Cumanya kehadiran ke kuliah ini dia bergantung juga kepada peraturan akademik. Nanti akan ada taklimat berkenaan dengan peraturan akademik. 80% pelajar perlu hadir untuk satu-satu subjek. Sekiranya tak boleh hadir, tolong maklumkan pensyarah lebih awal. Kalau ada MC dan sebagainya lah. Okey, seterusnya latihan amali. Latihan amali untuk mungkin pelajar-pelajar yang berada di semester-semester akhir lah ataupun semester 4 ke atas. Okey, sekiranya pelajar dikehendaki untuk hadir kepada latihan amali dan berlaku apa-apa kesalahan ataupun masalah semasa latihan amali, UiTM boleh ambil tindakan. Contohnya, tak hadir kepada latihan amali, melakukan apa-apa perbuatan yang tidak berintegriti semasa latihan amali pun UiTM boleh ambil tindakan. Okey, seterusnya masuk peperiksaan. Okey, masuk peperiksaan ini untuk
semasa peperiksaan akhir lah, sekiranya pelajar tak dapat menghadiri sesuatu peperiksaan, sama juga macam kehadiran ke kuliah tadi, pelajar perlu memaklumkan universiti ataupun fakulti ataupun pensyarah dengan lebih awal, supaya tidak berlaku masalah di kemudian hari lah. Bila tak masuk peperiksaan ni, tak maklumkan lebih awal, dia akan berlaku masalah bila result nak keluar nanti. Okey. Okey, seterusnya berkenaan dengan kesalahan akademik juga, iaitu sekatan penggunaan teks kuliah. Okey, apa-apa teks ataupun apa-apa nota yang pelajar-pelajar dapat semasa kuliah hanyalah untuk tujuan akademik sahaja dan tidak boleh untuk dibuat penerbitan untuk mendapatkan apa-apa bayaran ataupun tidak. Maksudnya tak bolehlah kita nak compile segala nota-nota yang ada dan untuk semester hadapan kita jual kepada pelajar-pelajar junior. Tak dibenarkan. Okey, seterusnya larangan melakukan plagiarism. Okey, plagiarism ni saya rasa pelajar-pelajar mungkin dah ada idea apa itu plagiarism. Saya boleh katakan plagiarism ni dia pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea penulisan data atau ciptaan orang lain dan mendakwa ciptaan itu adalah hasil ciptaannya sendiri. Okey, bila pelajar-pelajar dah masuk ke kelas dan sebagainya, nanti pensyarah-pensyarah akan ajar macam mana cara untuk membuat tugasan dan sebagainya lah, macam mana kita nak copy and paste, macam mana kita nak cut and paste, dan kita perlu buat citation supaya tidak berlaku isu plagiarism ni. Okey. Okey, yang saya sebut tadilah berkenaan dengan kesalahan akademik di bawah kaedah 7A. Ini berkaitan dengan peperiksaan. Okey, kaedah 7A ni dia ada 4 lah, A sehingga D. Yang A itu mengambil apa-apa buku, kertas kerja, dokumen, gambar atau benda lain ke dalam atau keluar bilik peperiksaan. Okey, untuk pelajar-pelajar baru, kita pun tidak ada kepastian lagi lah berkenaan dengan pelajar akan masuk ke dalam kampus ataupun tidak, ataupun masih lagi belajar secara online, dan mungkin akan mengambil peperiksaan secara online. 7A-A ini mungkin tidak berlaku semasa peperiksaan secara online lah, sebab tidak ada di dalam Dewan Peperiksaan. Seterusnya kaedah 7A-B, menulis atau menulisnya melalui orang lain apa-apa maklumat berkaitan dengan peperiksaan itu di atas tangan ataupun mana-mana bahagian tubuh badan. Maksudnya dia tak boleh tulis di anggota badan lah, ataupun melukis di anggota badan. 7A-B ini pun mungkin berlaku apabila peperiksaan dilakukan secara bersemuka lah, bukan secara online. Seterusnya, berhubung dengan pelajar lain semasa peperiksaan melalui apa-apa jua cara. Okey, 7A-C ni kita boleh tuduh pelajar-pelajar sekiranya pelajar-pelajar buat peperiksaan secara bersemuka ataupun juga boleh juga secara atas talian. Sekiranya didapati pelajar berhubung dengan pelajar lain melalui apa-apa jua cara. Okey, tak kiralah bila mungkin peperiksaan tu dibuat secara Google Meet, dibuat secara Zoom dan sebagainya. Bila kita dapati berlaku komunikasi antara pelajar dengan pelajar lain, kita boleh ambil tindakan. Dan seterusnya, menipu atau cuba untuk menipu semasa peperiksaan. Okey, kaedah 7A-D ni dia sebenarnya adalah kesalahan yang berat. Meniru ataupun cuba untuk meniru semasa peperiksaan. Okey, 7A-D ini biasanya kita tuduh pelajar semasa pelajar melakukan peperiksaan secara atas talian. Bagaimana kita boleh dapat kesan dan sebagainya itu bergantung kepada hasil siasatan daripada bahagian HCE ataupun daripada pensyarah-pensyarah yang membuat laporan. Sekarang ni pelbagai cara pelajar-pelajar boleh meniru, sama ada dia tiru kawan-kawan dia yang lain, ataupun mungkin dia tiru atau cuba untuk meniru daripada atas talian, maksudnya website yang dia masuk untuk mendapatkan jawapan. So, untuk kesalahan-kesalahan di bawah kaedah 7A ni, sama ada A sehingga D, sekiranya pelajar-pelajar dituduh, ditata tertib dan didapati bersalah atas kesalahan-kesalahan 7A kepada D tadi, Senat boleh memberikan grade F dengan status FD, iaitu fail sebab disiplin.
So FD ni dia bukan anugerah dekan dia adalah fail sebab ada masalah disiplin. Dan sekiranya dah diberikan status F, grade F dengan status FD ni, FD ini tidak boleh ditebus tampal. Maksudnya bila result pelajar-pelajar keluar nanti, dalam transkrip atau mini transkrip pelajar-pelajar, dia akan ada FD itu sampai bila-bila. So bila minta kerja nanti, FD ini tidak boleh ditebus tampal. Kalau kata company tanya FD ni apa kena jawab lah yang FD ni bukan anugerah dekan, tetapi dia adalah fail sebab disiplin. So saya nak ingatkan pelajar-pelajar, kesalahan akademik di bawah kaedah 7A ini adalah kesalahan yang serius. Kalau boleh saya tak nak pelajar-pelajar baru yang ada sekarang ni terlibat dengan kesalahan-kesalahan di bawah akademik ni lah, kaedah 7A ni. Sama ada dia berhubung ke, sama ada dia menipu atau meniru pelajar lain, ataupun meniru melalui laman-laman web yang terdapat di dalam internet. Okey. Seterusnya saya pergi kepada kesalahan bukan akademik, menerbitkan dokumen. Macam yang akademik juga tadi, tidak ada seseorang pelajar, pertubuhan badan atau kumpulan orang yang boleh menerbit, membahagi atau mengedar dokumen tanpa kebenaran. Sekiranya nak menerbit dan sebagainya, perlu mendapat kebenaran daripada sama ada Naib Chancellor ataupun Timbalan Naib Chancellor sebelum penerbitan itu dibuat. Okey, seterusnya aktiviti pelajar di luar kampus. Sebarang aktiviti yang diatur di luar kampus perlu mendapat kebenaran daripada universiti, sama ada daripada Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan sebagainya lah, ikut kepada kelulusan. Sekiranya tidak mendapat kebenaran, aktiviti tidak boleh dibuat. Okey, kaedah 14, pelajar bertugas semasa pekerjaan. Tiada seseorang pelajar sama ada dalam atau luar kampus boleh bekerja, berniaga sama ada sepenuh atau separuh masa yang pada pendapat ketua eksekutif adalah tidak wajar. So ketua eksekutif di sini adalah Naib Chancellor. Sekiranya Naib Chancellor mendapati pekerjaan atau perniagaan pelajar-pelajar itu adalah tidak wajar, universiti boleh ambil tindakan. Apa contoh-contoh pekerjaan yang tidak wajar? Boleh saya katakanlah antara pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajar, bartender ke, ataupun mungkin ada yang jadi anak ikan ke, anak ayam dan sebagainya lah. Itu kita boleh anggap sebagai pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajar. Boleh juga pekerjaannya itu atau perniagaannya itu pada asalnya wajar, tetapi dia menjadi tidak wajar. Antara contohnya mungkin pelajar-pelajar bekerja di McDonald ataupun KFC dan sebagainya lah. Tetapi sebab McDonald ataupun KFC ini bukan semasa COVID ni lah, 24 jam. So pelajar bekerja sehingga pukul 4 atau 5 pagi dan tak dapat pergi ke kelas pada pukul 8 pagi. So daripada pekerjaan itu wajar, dia menjadi tidak wajar. Okey. Okey, seterusnya kesalahan bukan akademik, berjudi di dalam kampus, minum atau memiliki minuman keras. Ini kedua-dua ni termasuk juga pelajar non-Muslim. Maksudnya di dalam kampus tidak dibenarkan berjudi. So berjudi ni adalah apa-apa permainan yang melibatkan taruhan. So maksudnya kalau bukan taruhan, dia bukan berjudi lah. Minum atau memiliki, dia tak boleh minum atau memiliki minuman keras, dan juga tidak boleh memiliki, mengedar, mempamer, membahagikan apa-apa bahan lucah di dalam kampus. Maksudnya bukan saja tidak boleh memiliki, dia tak boleh edar ataupun pamer ataupun bahagikan apa-apa bahan lucah di dalam kampus. Seterusnya kaedah 20, dadah ataupun racun. Okey, kalau 3 tadi dah berat, yang ini lebih berat lah. Dadah ataupun racun, tak boleh memiliki dadah ataupun racun, memiliki alat memproses apa-apa dadah atau racun, membekalkan apa-apa dadah atau racun, atau memasukkan ke tubuh badan apa-apa dadah atau racun. So ada 4 kesalahan sebenarnya lah. Racun ni dia maksudnya ketum tu pun kita belum lagi jadi bawah akta dadah. So ketum ataupun alat memproses ketum tu kita anggap jatuh di bawah akta racun. Dan antara dadah-dadah tu kita banyaklah ganja, heroin dan sebagainya. So empat ini kita tak boleh, ataupun pelajar-pelajar tak boleh
buatlah, sama ada di dalam ataupun di luar kampus. Kalau di dalam kampus itu kita akan ambil tindakan secara tata tertib di bawah Akta 174. Tetapi sekiranya berlaku di luar daripada kampus dan ditangkap oleh pihak polis, kes itu akan dijalankan di mahkamah lah. Okey. Okey, ini berkaitan dengan hukuman tata tertib terus. Ada 6 jenis kesalahan di bawah kaedah 26A, iaitu hukuman yang berkaitan dengan tata tertib terus, iaitu pakaian dan sasiah rupa diri, kebersihan di dalam kampus, membuat bunyi yang menggusarkan ataupun mengganggu orang lain, tempat tinggal ataupun tempat tidur di dalam kampus, kad pelajar dan juga peraturan peperiksaan. Okey, pakaian dan sasiah rupa diri ni akan ada penjelasan sebentar lagi. Kebersihan tu di mana-mana bahagian dalam kampus lah. Kita boleh mengeluarkan saman ataupun kompaun terus. Buat bunyi bising dan sebagainya pun tak boleh. Tempat tinggal atau tidur di kampus, maksudnya sekiranya pelajar-pelajar diberi kemudahan kolej ataupun kemudahan tempat tinggal di dalam kampus, so pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk tidur selain daripada tempat yang dah ditetapkan. Kad pelajar tu sekiranya masuk dalam kampus nanti, kita akan sediakan kad pelajar lah, so perlu dipakai apabila ke kelas ataupun keluar daripada kawasan kolej. Peraturan perpustakaan ini dia berkaitan dengan library lah, maksudnya apa yang boleh dibuat ataupun kompaun ataupun denda yang boleh dikenakan sekiranya berlaku pelanggaran peraturan perpustakaan. Okey, berkenaan dengan sasiah rupa diri pelajar. So ini adalah poster berkenaan dengan sasiah rupa diri. So saya boleh rumuskanlah apa yang berkaitan dengan sasiah rupa diri. Ada pelajar, kita bahagikan ikut pelajar siswa dan siswi. Yang penting sekali untuk pelajar siswa adalah rambut lah. Rambut maksudnya masuk ke dalam kampus ini tak dibenarkan untuk berambut panjang. Dia ada spesifikasi dia lah. Rambut depan, rambut belakang tak boleh melebihi collar. Rambut tepi tak boleh, adalah spesifikasi untuk rambut. Tidak dibenarkan mewarnakan rambut. Okey, pelajar siswa perlu pakai tali leher pada hari Isnin, so hari korporat. Untuk pelajar siswi pula, untuk ke kelas dan juga aktiviti-aktiviti rasmi tidak dibenarkan memakai lengan pendek, kecuali yang tu kita nampak pakai lengan pendek tu untuk bersukan lah. Dan juga untuk pakaian-pakaian ke kelas dan juga aktiviti-aktiviti rasmi tu perlu ikut sasiah rupa diri lah, tak boleh terlalu pendek. Seluar tak boleh pakai seluar pendek, skirt pendek dan sebagainya. So itu untuk pelajar siswi. Okey, saya pergi kepada tata tertib asrama. Tata tertib asrama ni di bawah jadual kedua di bahagian 3 lah. Antara kesalahan-kesalahan yang tak boleh dibuat semasa berada di dalam kolej kediaman, inilah maksudnya sekiranya pelajar akan masuk ke dalam kampus nanti, so benda-benda ni tak boleh dibuat di dalam kampus. Memasuki atau berada dalam bilik pelajar menetap, menghalang pegawai memasuki dan menjalankan tugas, berada dalam premis asrama selepas pukul 11 malam. So sebelum pukul 11 malam, pelajar-pelajar perlu masuk ke dalam kampus ataupun ke dalam kawasan kolej kediaman. Pelajar juga tidak dibenarkan memasak di bilik, tak boleh bawa rice cooker dan sebagainya lah. Tidak dibenarkan membela apa-apa jenis binatang. Tidak dibenarkan melakukan kerosakan pada benda bangunan ataupun lekapan di dalam bangunan. Maksudnya akan diberi kemudahan, contohnya katil, tilam, bantal dan sebagainya. Kena jagalah apa-apa kemudahan yang diberikan. Antara lain kemudahan-kemudahan yang ada, kalau di dalam kolej kediaman kita ada bilik TV dan juga mungkin diberikan kemudahan-kemudahan alat sukan dan sebagainya. Tidak menyebabkan apa-apa kegusaran, kesusahan, kacau ganggu kepada orang lain, dan juga tidak boleh berpindah bilik tanpa kebenaran oleh pihak kolej. So nak buat apa-apa di dalam kolej kediaman, nak bertukar bilik ataupun sebagainya, perlu mendapat kebenaran daripada pihak pengurusan kolej. Okey, seterusnya adalah saya dah maklumkan tadi berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang tak boleh dibuat di dalam kampus.
So ini adalah hukuman-hukuman yang boleh dijatuhkan sekiranya pelajar melakukan kesalahan, iaitu di bawah kaedah 48. So mana-mana satu, mana-mana dua atau lebih hukuman disatukan sekali. Okey, amaran denda tidak lebih RM500, penggantungan kemudahan, penggantungan pengajian, tidak dibenarkan atau dihalang menduduki peperiksaan, penyingkiran daripada mana-mana bahagian universiti, dan yang terakhir sekali adalah pembuangan daripada universiti. So mana-mana satu, mana-mana dua atau lebih sekiranya dijatuhkan hukum, jawatan kuasa tata tertib boleh mengenakan apa-apa di bawah kaedah 48 itu tadi. Okey, macam yang saya sebut tadi jugalah, sekiranya berlaku kerugian kepada universiti, pampasan di bawah kaedah 65 boleh dikenakan, iaitu sebagai tambahan kepada hukuman. Contoh, jawatan kuasa mengenakan hukuman amaran kepada pelajar-pelajar sebagai tambahan sekiranya berlaku kerosakan. Contohnya kerosakan kepada klaim ataupun kerosakan kepada apa-apa bahagian di dalam kolej dan kampus lah. So bila dikenakan hukuman di bawah kaedah 48, jawatan kuasa boleh tambah lagi pampasan, contohnya RM600 kalau berlaku kesalahan kerosakan pada klaim-klaim polis bantuan dan sebagainya lah. Okey. Okey, seterusnya saya dah pergi kepada kesalahan, saya dah pergi kepada hukuman. So perwakilan kuasa, ini adalah berkaitan dengan jawatan kuasa yang akan bersidang ataupun menjalankan prosiding tata tertib untuk kes-kes, contohnya lah jawatan kuasa tata tertib universiti dipengerusikan oleh TNC HEP, menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kes-kes bukan akademik. Untuk jawatan kuasa tata tertib fakulti dipengerusikan oleh dekan atau orang-orang yang dilantik oleh dekan, kes berkaitan dengan akademik. Okey, jawatan kuasa tata tertib kolej dipengerusikan oleh pengetua kolej dan juga menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan di bawah jadual ketiga. Okey, saya dah pergi kepada jenis-jenis kesalahan, saya dah pergi kepada perwakilan kuasa. Contohnya perwakilan kuasa ni adalah jawatan kuasa yang akan mendengar kes-kes pelajar sekiranya berlaku kesalahan. Ini saya terangkan sedikit berkenaan dengan hak pelajar semasa prosiding tata tertib. Okey, antara hak pelajar yang berlaku ataupun boleh digunakan semasa prosiding tata tertib adalah pelajar boleh diwakili oleh pelajar ataupun staf UiTM semasa prosiding tata tertib. Sekiranya dapat surat pertuduhan daripada pihak universiti, so pelajar-pelajar boleh sama ada diwakili oleh staf ataupun pelajar UiTM. Selain daripada itu, pelajar juga boleh sama ada hadir prosiding secara lisan, maksudnya dia hadir sendiri ataupun dia buat representasi secara bertulis, maksudnya dia tidak hadir dan dia buat secara bertulis sahaja. Okey, pelajar yang dikenakan tata tertib ataupun dituduh semasa prosiding tata tertib boleh membawa saksi ataupun dokumen-dokumen sokongan. So, bila surat dah dikeluarkan nanti, maklumkan lebih awal kepada pihak universiti sama ada pelajar nak bawa wakil sendiri ataupun pelajar nak bawa saksi. Dan seterusnya, pelajar juga dibenarkan untuk membuat rayuan kepada jawatan kuasa rayuan tata tertib pelajar sekiranya tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah dijatuhkan. Okey, yang ini berkenaan dengan prinsip natural justice lah. Dia ada dua prinsip natural justice, hak untuk didengar dan juga peraturan menentang prasangka. Okey, hak untuk didengar ini ataupun right to be heard audi alteram partem. Okey, antara hak-hak yang kita berikan kepada pelajar-pelajar, kita dah beri notis pemberitahuan yang mencukupi. Pastikan pertuduhan secara terperinci dan bukan umum. Tempoh representasi yang mencukupi, maksudnya kalau tempoh yang diberikan terlalu singkat, maklumkan kepada pihak jawatan kuasa, pelajar-pelajar perlukan masa untuk buat representasi. Hak untuk mengemukakan saksi macam saya dah bagi tahu tadi, dan juga hak untuk diberitahu keputusan tata tertib.
Dan juga yang terakhir adalah pertimbangan kes-kes terdahulu. Okey, pertimbangan kes-kes terdahulu ni kita akan ambil kira sekiranya kes tersebut adalah kes yang sama tapi berlaku 2-3 kali, ataupun mungkin kes yang berlainan tapi adalah kes yang terdahululah. So kita akan ada pertimbangan untuk kes-kes tersebut. So itu adalah right to be heard ataupun hak untuk didengar. Yang kedua adalah peraturan menentang prasangka, nemo judex in causa sua. Okey, dia juga boleh dijadikan sebagai rule against bias lah. Maksudnya tak ada bias ataupun apa-apa conflict of interest. Antaranya adalah berkecuali, bebas dan terbuka mengambil kira maklumat yang dikemukakan sahaja. Maksudnya sekiranya kes tu, contohnya saya bagi kes tersebut adalah kes berdua-duaan, kita takkan ambil kira maklumat-maklumat yang tidak tidak termasuk dalam kes yang kita jatuhkan itulah, yang kita tuduh. Tiada kepentingan kewangan, tiada kepentingan peribadi, keputusan secara objektif dan tidak memihak, dan tidak dipengaruhi unsur luar, juga tiada kepentingan ke atas sesuatu perkara. So ini perlu pelajar-pelajar pastikan tidak berlaku ke atas pelajar-pelajar. Maksudnya sekiranya pelajar-pelajar dapati berlaku rule against bias ini, boleh maklumkan kepada jawatankuasa atau terus kepada pihak universiti. Okey. Okey, ini yang terakhirlah, carta alih proses prosiding tata tertib pelajar. Ini sekiranya pelajar mengaku bersalah. Okey, saya dah bagi tadi jenis-jenis kesalahan, saya dah bagi tahu jenis-jenis hukuman. Ini adalah prosiding, semasa prosiding tata tertib. Apa yang berlaku semasa prosiding tata tertib? Pertuduhan dibacakan, dan jawatankuasa akan minta pengakuan daripada pelajar lah, sama ada mengaku bersalah ataupun mengaku tidak bersalah. Seterusnya, apabila dah dapat pengakuan, fakta kes akan dibacakan dan pelajar perlu membuat pengakuan ke atas fakta kes. Okey, pihak berkuasa tata tertib sekiranya dah mendengar pengakuan daripada pelajar akan mengumumkan pelajar bersalah dan pelajar diberi peluang untuk membuat mitigasi. So mitigasi ini adalah rayuan untuk mengurangkan hukuman sebelum hukuman dijatuhkan. Okey, jawatankuasa akan memaklumkan pihak jawatankuasa telah menerima pengakuan bersalah saudara ataupun saudari. Ada apa-apa nak diberitahu atau dimaklumkan sebelum jawatankuasa jatuhkan hukuman. So itu adalah peluang untuk pelajar-pelajar mengemukakan representasi mitigasi. Antara contoh-contoh mitigasi adalah sumbangan kepada universiti, sumbangan kepada negara dan sebagainya, latar belakang keluarga, pendapatan keluarga, supaya jawatankuasa boleh membuat pertimbangan. Dan seterusnya, setelah pertimbangan dibuat, pihak jawatankuasa, pihak berkuasa tata tertib akan memutuskan hukuman dan mengumumkan kepada pelajar lah. Keputusan bertulis akan diserahkan kepada pelajar. So dia buat pengumuman pada masa itu dan kita akan keluarkan surat juga kepada pelajar. Sekiranya pelajar tidak berpuas hati, macam yang saya dah sebut tadi, pelajar boleh membuat rayuan kepada jawatankuasa rayuan tata tertib pelajar. Ini kalau mengaku bersalah. Kalau mengaku tidak bersalah, kita akan menjalankan kes lah. Maksudnya kita akan panggil saksi, bersoal balas dengan saksi, dan kita akan kemukakan segala dokumen-dokumen yang ada dan jawatankuasa akan membuat pertimbangan atas soal balas saksi dan juga dokumen-dokumen yang disediakan. Okey, itu sahaja yang saya nak kongsi dengan pelajar-pelajar berkaitan dengan tata tertib pelajar ataupun Akta 174. Sekiranya pelajar ada apa-apa masalah, pelajar boleh berhubung dengan kami lah di Pejabat Penasihat Undang-Undang. Maksudnya sekiranya berlaku apa-apa kes ataupun sekiranya tidak faham dengan prosedur-prosedur yang saya terangkan tadi, boleh hubungi kami di Pejabat Penasihat Undang-Undang. Dengan itu, segala kekurangan itu adalah daripada saya sendiri. Dengan itu saya sudahi perkongsian saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.